Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya nak mengulas ya kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden PAS ya berkenaan dengan kenyataan menyatakan sesiapa berpura-pura berlakon tegakkan Islam pasti akan tersungkur. Dan di sini saya lihat dalam kenyataannya bahawa seseorang yang berpura-pura atau berlakon kononnya cuba menegakkan agama Islam, mereka pasti akan melompat keluar dan tersungkur di pertengahan perjalanan hidupnya. Ini kata Presiden PAS ya, Tan Sri Abdul Adi Awang ya. Dan di sini menurutnya bahwa golongan seperti ini mereka bukan saja menggunakan perkataan Arab dengan tujuan salah dan melakukan pelbagai gerak lakonan, bahkan turut membina masjid sebagai lambang ibadah bagi menggoda serta mengelirukan umat Islam. Apa yang saya lihat di sini dalam tajuk ini, saya tidak nak ulas panjang sangat, tetapi dalam isu berpura-pura berlakon dan belagaknya dalam isu melibatkan agama ini adalah satu cara untuk Presiden PAS cuba untuk memancing agar lari isu ke arah mereka dan akan mengikut rentak cara mereka berpolitik. Jadi saya harap dalam keadaan kerajaan yang ada hari ini dan dalam keadaan kita berkempen hari ini, jangan kita terikut rentak daripada Presiden PAS ini. Ini dia cuba menjerat. Apa yang kita lihat ya, hala tuju yang dia nak cerita, dia hari-hari menceritakan untuk nak menegakkan Islam, tetapi kita tahu pemimpin-pemimpin PAS itu sendiri tidak mempunyai kelayakan, kebolehan, kepakaran untuk memimpin negara. Negeri yang dipimpin oleh PAS pun kita lihat gagal semua. Terengganu, Kelantan, Kedah. Ini semua negeri yang gagal di bawah pimpinan PAS. Jadi hari ini dia bercerita nak menegakkan Islam dan sebagainya, dan siapa yang dia kata berpura-pura ini, dia sendiri. Kalau dia betul seorang pemimpin yang memperjuangkan Islam hari ini dalam politik, beliau sendiri patutnya mencalonkan diri dia untuk menjadi Perdana Menteri. For the next PM or what lah, terserah kepada dia. Dan dalam parlimen tu, kalau mereka tak jadi kerajaan pun, PAS sebagai parti terbesar, sepatutnya Presiden PAS ini mencalonkan diri dia untuk menjadi ketua pemanggang. Dan dalam kerajaan pun, beliau sendiri dilihat sebagai tidak layak untuk menjadi menteri, sehingga kan diberi pos untuk menjadi duta khas bertaraf menteri. Yang jelas rakyat lihat dia tak buat apa pun. Hari ini dia cuba untuk alihkan pandangan agar mengikut rentak politik PAS dengan bermain dengan sentimen kaum dan agama. Ini pada saya, dia sendiri dah pun terkeluar daripada landasan politik itu. Yang mana dia hari ini berselindung di sebalik agama, yang dia lupa bahawa pendaftaran parti PAS itu adalah diluluskan oleh ROS, yang dia sepatutnya tidak bermain dengan isu ini. Kalau kita nak cerita orang yang nak berpura-pura membawa tak kira lah agama apa pun, saya rasa kenyataan ini hanya Presiden PAS lah yang layak membawa Islam dengan cara yang baik dan tidak berlakon. Tetapi rakyat bukan bodoh hari ini. Tanpa Presiden PAS, tanpa Hadi Awang pun, Islam itu ya Islam macam itulah. Berdirinya Islam ini bukan disebabkan oleh PAS. Adanya Islam itu bukannya disebabkan oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Adi Awang ini. Bukan. Begitu juga kaum. Jadi dia hari ini bermain dengan sentimen ini hanya nak mengalih pandangan. Apa dalam Malaysia ni, kerajaan yang ada hari ini berlakon untuk menegakkan Islam? Apa Raja-Raja Melayu ataupun yang di-Pertuan Agong yang telah pun berkenan untuk melantik Perdana Menteri yang ada hari ini terlibat sama untuk seolah-olah dilihat berlakon dalam isu ini? Ini pada saya ya, satu politik yang sangat menjijikkan dan dikeluarkan oleh Presiden PAS, yang mana untuk kepentingan pribadi dia. Kita lihat, dia hari ini menceritakan bahawa isu ini, dia kata siapa yang pura-pura nak menegakkan Islam ni berlakon. Saya nak beritahu ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sewaktu nak menubuhkan Bank Islam, dia inilah yang bantah tak betul, tak berguna dan sebagainya. Hari ini kita boleh lihat hasilnya. Apa yang Tan Sri Abdul Adi Awang bawa untuk kemajuan negara ini, untuk semua kaum. Ini bukan soal agama, ini untuk negara. Negara ini bukan milik PAS. PAS tidak ada hak dalam negara ini. PAS hanya parti politik.
PAS tidak ada apa-apa pun sebenarnya dalam negara ini. Pemimpin PAS ini silih berganti sehingga kan rosaknya PAS itu disebabkan oleh akhlak orang seperti pemimpin PAS seperti Tan Sri Abdul Awang ini. Jadi pada saya pandangan dia, macam mana kita anak muda nak mempercayai orang seperti dia. Sedangkan PAS bertanding telah terbukti di mahkamah bahwa merasuah pengundi dan akhirnya terbatal satu. Di parlimen Presiden PAS ini sendiri berlaku rasuah. Tetapi karena dia tak ada di situ dan akhirnya itu boleh dikatakan sebagai ahli dan sebagainya, maka dia tak terlibat. Tapi hakikatnya benda itu berlaku di tempat dia. Jadi apakah ini lakonan ataupun ini adalah pembawa yang terbaik untuk ditontonkan kepada rakyat? Sebab itu rakyat di luar sana hari ini melihat PAS ini sebagai parti yang sangat resis, perkoman, yang sepatutnya sudah lama dibatalkan. Dan cuma caranya sekarang ini kita perlu menolak parti PAS ini. Karena PAS ini sudah pun sesat jalannya dalam politik. PAS ini dah tak layak lagi untuk nak memimpin negara. Negeri pun mereka gagal. Ini dia bercerita tentang masalah negara, tentang masalah agama dan kaum dalam negara ini yang tidak berkesudahan, yang dimainkan oleh dia. Sedangkan dia sendiri bersenang-lenang dengan jawatan yang ada, dengan gaji yang ada. Tetapi rakyat di bawah, apa dia kemampuan yang boleh kita lihat daripada Presiden PAS ini? Tak ada. Sebab itu saya kritik. Pemimpin PAS hari ini pun tak ada apa. Dia tak bawa apa-apa pun agenda yang terbaik untuk negara ni. Apalagi nak melihat wilayah Sabah dan Sarawak. Jadi mereka ini umpama katak duduk di bawah tempurung, cakap besar, cakap berbohong. Presiden PAS ni lah yang kaki pembohong pada saya. Sebab itu saya suka kata dia kaki pembohong, kaki penipu. Dia sendiri guna Mercedes, guna BMW, guna kereta mewah. Hidupnya bermewah-mewah. Tapi pengikut-pengikut PAS walaon-walaonnya minum air yang digali daripada perigi. Lepas itu kenyataan mereka seolah-olah sanggup melihat rakyat bermacam-macam helah untuk dia nak menutupi kegagalan mereka dalam isu menangani masalah di Kelantan, di Terengganu, di Kedah. Padahal disebabkan kegagalan pemimpin PAS itu. Jadi sebab itu, dalam kita menjadi ahli politik ini, kita kena lihat kepakaran yang mana yang ada, kebolehan kita. Bukannya dari satu sisi saja. Politik tak boleh di satu sisi saja. Sepatutnya agama yang digunakan adalah sebagai landasan panduan kita untuk menjadi seorang ahli politik yang baik. Tetapi PAS menggunakan agama untuk dijual. Mereka tidak ada kepakaran dalam bidang ekonomi, dalam urus takbir negara. Mereka tak ada ni semua. Tata kelola mereka gagal. Tapi mereka akan menjawab dengan main dengan hujah agama. Jadi sampai kesudah negara kita ni tak boleh maju. Untung saja ada perintah Kelantan, Terengganu dan Kedah. Kalau ada perintah lagi negeri-negeri lain, mati kita. Jadi saya lihatlah, Presiden PAS tak payahlah alih pandangan supaya orang ikut terjerat bermain dengan sentimen kaum agama, akhirnya menguntungkan parti dia. Dia dah mula main dengan isu 3R ni, maka Presiden PAS ni memang pada saya lah, ini adalah ahli politik yang betul-betul penipu. Menggunakan hujah agama untuk kehidupan dia sendiri. Kalau dia tak ada dalam dunia besok pun, percaya atau tidak, Islam itu tetap subur di negara ini ataupun di dalam dunia ini. Tanpa dia. Jadi dia tak payahlah nak cerita dia seolah-olah hero dekat Malaysia ni, hero dalam dunia ni, bahawa dia lah penegak Islam. Tak payahlah. Agama itu kita mengikutlah lunas-lunas yang betul. Itulah kitabnya, itulah Al-Qurannya, itulah dia. Bukannya pandangan Presiden PAS ini. Dia ni siapa pada saya? So itu hujah saya yang saya lihat. Dia tak habis-habis bermain dengan isu itu. Dia sendiri tak bawa apa-apa pun kebaikan dalam negara ini. Nak dibandingkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Hadi Awang lah. Aduh, seperti langit dan bumi lah. Jauh sangat. Dia ni betul-betul tak ada value-nya. Bahasa Inggeris tahu ke tidak? So itu ulasan saya. Sekian, terima kasih. Thank you.